Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minta semua tutup mic lah, tutup mic supaya tak ada gangguan bunyi. Okey. Jadi seperti yang Ustaz cakap tadi, kita buka muka surat buku fiqh, muka surat 17. Hari ini kita akan belajar bab yang keempat yang bertajuk mandi. Hari ini kita nak belajar mandi. Kita nak belajar mandi. Okay, kita tengok pengertian mandi pada bahasa. Okey. Pengertian mandi pada bahasa iaitu mengalirnya air pada sesuatu. Mengalirnya air pada sesuatu. Maksudnya mandi ni pada bahasa ialah kita mengalirkan air pada sesuatu benda lah. Kita alirkan air dekat badan kita, alirkan air dekat kereta, kat motor. Tapi kita tak panggil lah mandi motor, mandi kereta. Tapi kita sebut basuh kereta ataupun basuh motor. Betul tak? Kita alirkan air pada baju kita, kepiah kita. Tapi kita tak sebutlah mandi baju, mandi kepiah tak. Tapi kita kata basuh baju, basuh kepiah. Bila kita alirkan air ke badan kita, kita tak sebutlah basuh badan, basuh kepala tak. Tapi kita sebut mandi, kita mandi. Okey. Pengertian mandi pada syarak ialah meratakan air. Kita bagi air ini semua. Meratakan air pada seluruh badan dari hujung rambut, daripada hujung rambut sampai hujung jari kaki, disertai dengan niat sesuai dengan keperluan, sama ada untuk menghilangkan hadas besar ataupun mandi sunat. Okey. Jadi mandi ini iaitu kita katakan air, kita basuh air ni bagi air kena seluruh badan. Bagi air ni kena seluruh badan. Bagi yang baru masuk buka muka surat 17. Bagi yang baru masuk muka surat 17. Okey. Jadi mandi ni kita basuh, kita ratakan air, kita ratakan air dekat seluruh tubuh badan kita, bermula daripada hujung rambut. Maksudnya mula daripada kepala lah. Kita mandi ni maksudnya kita ratakan air bermula daripada kepala sampailah ke seluruh badan kita, sampailah hujung jari kaki. Itu maksudnya ialah mandi. Mandi. Lepas tu pula mandi ni dia macam-macam niat. Kita boleh niat mandi, kita nak mandi untuk hadas besar. Contohnya macam orang dewasa ni, depa ni akan berlakunya kamu ni kanak-kanak tak ada lagi hadas besar, orang dewasa je. Depa ada ketika depa akan ada hadas besar. Bila orang dewasa ni depa datangnya hadas besar, depa kena mandi, orang panggil mandi wajib. Kena ada niat dia. Nak mandi tu ada niat dia, ratakan air seluruh badan. Ada niat dia. Ataupun mandi sunat. Okey, contoh hari raya. Hari raya waktu pagi tu kita disunatkan mandi. Hari raya, contoh hari raya Aidilfitri. Nak raya ni, pagi tu selepas subuh ataupun sebelum subuh, kita disunatkan mandi. Time tu kita niatlah, niat sahaja aku mandi sunat hari raya. Sahaja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Taala. Kita niat kita mandi sunat hari raya, kita mandi, basuh air. Daripada kepala kena habis satu badan sampailah ke kaki, hujung kaki. Itu niat untuk mandi sunat hari raya. Nak pergi solat jemaat kan, nak pergi solat jemaat sebelum zuhur tu pun kita disunatkan mandi. Kita disunatkan mandi sebelum pergi solat jemaat. Niatlah kita mandi sunat untuk pergi solat jemaat. Sahaja aku mandi sunat sebelum pergi solat jemaat ni kerana Allah Taala, dapat pahala. Okey. Kita ni atas dunia ni kita buat apa pun akan dapat pahala kalau kita niatkan ke arah yang baik. Contoh mandi pun dapat pahala. Macam mana dapat pahala Ustaz? Kita kena niat lah. Mandi tu kita niat. Niat untuk apa? Contoh aku mandi ni niat mandi sunat untuk pergi solat Jumaat. Ataupun kamu niat mandi untuk solat sunat, mandi untuk sunat hari raya. Mandi sunat hari raya, dapat pahala. Kalau kamu masuk-masuk bilik air, kamu mandi terus kan? Masuk-masuk bilik air, mandi terus. Tak niat apa? Tak dapat pahala.
pahala. Pastikan lepas ni kamu mandi, kamu niat. Kamu mandi sebab apa? Contoh kamu lagi nak mandi. Sahaja aku mandi ni sebab apa? Sebab nak bersihkan badan. Supaya aku solat dalam keadaan bersih. Dapat pahala. Kan niat mandi. Mandi niat. Mandi dengan tujuan supaya badan kamu bersih. Supaya kamu boleh solat dalam keadaan bersih. Dapat pahala. Betul tak? Yang penting niat. Yang penting niat. Kalau niat kamu untuk kebaikan, dapat pahala. Kalau tak niat apa, mandi saja-saja mandi, dosa tak dapat, pahala tak dapat, rugi. Rugi saja. Rugi, tak dapat pahala. Sedangkan mandi tu kita boleh dapat pahala. Sekiranya kalau kita niat. Kita niat untuk nak buat yang baik. Aku mandi sebab nak solat. Supaya solat dalam keadaan bersih. Ataupun mandi sebab supaya bersih. Supaya tak menyebarkan penyakit dekat orang lain. Dapat pahala. Sampai teratur dalam Islam ni. Islam ni, kalau kita niat untuk buat baik, dapat pahala. Contoh dia apa? Contoh kamu kata, satgi nak tolong mak masak lah. Contoh kata, nak tolong mak masak lah. Bila kamu niat nak tolong mak masak tu, kamu dah dapat pahala. Kamu tak tolong lagi. Kamu baru niat je. Kamu niat lah hati, satgi nak tolong mak masak lah. Kamu baru niat, tapi tak tolong lagi. Pun dah dapat pahala. Tengok-tengok niat-niat nak tolong mak masak, tiba-tiba tertidur. Kan? Tertidur. Pahala tadi yang kamu niat tadi, batal? Tak batal, tetap dapat pahala juga. Tu kelebihan umat Nabi Muhammad. Kelebihan umat Nabi Muhammad, bila kita niat buat baik, kita tak buat baik lagi. Kita baru niat nak buat baik. Dah dapat pahala dah. Kalau kita dah niat buat baik, lepas tu buat baik, dapat 2 pahala. Ataupun kamu dah niat buat baik tapi tak buat, tetap juga dapat pahala niat tu, niat baik. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Tak macam umat dulu. Umat dulu kalau niat buat baik, tak dapat pahala lagi. Bila dapat buat baik, barulah dapat pahala. Umat dulu, kan? Umat dulu, bila dapat niat buat baik, tak dapat pahala lagi. Bila dah buat baik, barulah dapat pahala. Tapi kita umat Nabi Muhammad ni, baru niat nak buat baik, tak buat lagi, dah dapat pahala dah. Kalau buat, lagilah banyak pahala dia. Syok tak jadi umat Nabi Muhammad ni? Syok tak? Syok tak jadi umat Nabi Muhammad? Tak buat baik lagi, baru niat nak buat baik, dah dapat pahala dah. Kalau buat baik, lagilah dapat pahala banyak. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Itu kelebihan. Kelebihan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita ni nak dapat pahala banyak cukup senang, no? Nak dapat pahala banyak cukup senang. Yang penting niat sahaja. Niat saja. Niat apa saja kita buat, dapat pahala. Contoh kamu tidur. Okey, kalau tidur dapat pahala maksudnya. Kalau tidur dapat pahala. Jawab seorang. Kalau tidur dapat pahala. Pahala. Kalau tidur dapat pahala. Dapat. Okey, Fadisha kata kalau tidur dapat pahala. Dapat dah. Okey. Okey, terima kasih Fadisha. Okey, tidur. Okey, tutup mic balik. Kalau kita tidur, kan, kita tidur. Kita duduk saja, kita tidur. Dapat pahala? Tak dapat pahala. Tak dapat pahala kecuali kalau kita tidur, kita niat. Ni aku tidur ni supaya aku dapat kekuatan untuk nak belajar. Contoh kan, nak belajar agama Islam. Kamu sebelum kamu tidur, kamu kata, sahaja ni aku nak tidur ni sebab supaya dapat kekuatan untuk belajar. Dapat pahala. Kalau tidur saja, tak niat apa, tak dapat pahala. Tapi, kalau kamu tidur tu, kamu niat untuk nak buat kebaikan, dapat pahala. Ataupun kamu tidur. Aku tidur ni sebab sekejap nak bangun solat tahajud. Contoh, pukul 10 kamu tidur kan. Ni aku tidur awal ni pukul 10 ni sebab sekejap nak bangun tahajud. Nak bangun solat sunat tahajud. Dapat pahala. Yang penting, perbuatan kita tu, kita niat kat orang nak baik, dapat pahala. Asalnya tidur tu tak dapat pahala. Tapi kalau kita tidur tu, dengan niat yang baik untuk buat baik, dapat pahala. Contoh makan. Makan tu dapat pahala. Makan tak dapat pahala. Tapi kalau kamu niat aku makan ni supaya ada tenaga. Aku makan ni supaya ada tenaga untuk nak solat
tarawih 20 rakaat. Kan? Kamu niat, aku makan ni, aku buka puasa ni supaya ada tenaga nak solat sunat tarawih 20 rakaat. Lepas tu kau makan. Dapat pahala. Dapat pahala. Contoh kalau kau makan saja, makan. Kalau kamu makan sebab lapar, kan? Kalau kamu makan sebab lapar, tak dapat pahala kau makan tu. Tapi kalau kamu makan sebab nak dapatkan tenaga untuk melaksanakan ibadah, maka kamu akan dapat pahala. Itulah hebatnya agama Islam ni. Semuanya bergantung kepada niat. Walaupun perbuatan tu perbuatan biasa-biasa, tapi disebabkan kita niat untuk nak buat baik, dapat pahala. Tidur, sebab apa? Tidur nak dapatkan tenaga untuk melaksanakan ibadah. Kan? Ataupun tidur nak bagi kamu ni segar. Tidur supaya badan kamu segar untuk melakukan ibadah, dapat pahala. Makan sebab nak dapatkan tenaga untuk melaksanakan ibadah, dapat pahala. Lepas tu apa lagi? Mandi, sebab apa? Sebab nak badan bersih supaya dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, dapat pahala. Sedangkan asalnya makan tak dapat pahala, mandi tak dapat pahala, tidur tak dapat pahala. Tapi kamu niat benda kamu buat tu untuk kebaikan, dapatlah pahala. Tak payah angkat tangan. Kalau tak ada soalan nak tanya, tak payah angkat tangan. Kalau tak ada soalan nak tanya, tak payah angkat tangan. Itulah hebatnya agama Islam ni. Banyak sangat anugerah ataupun kelebihan yang Allah bagi dekat kita. Orang yang bukan Islam tak dapat semua ni. Orang bukan Islam tak akan dapat semua ni. Kita orang Islam, kita dapat semua tu. Buat nak buat apa pun. Yang penting niat untuk kebaikan, dapatlah pahala. Dapat pahala. Tapi janganlah pula buat kejahatan untuk kata, Ustaz, saya bunuh dia sebab dia tujuan baik, Ustaz. Tak boleh. Kita jangan bunuh orang suka hati. Jangan kita buat benda jahat pula. Kita buat benda jahat, apa tu niat untuk baik. Tak boleh. Pastikan benda tu benda yang harus. Benda harus, contoh dia tidur harus. Makan harus. Mandi pun harus. Lagi baik. Perkara harus. Bercakap pun harus. Tapi cakap jangan cakap benda yang tak elok. Cakap benda yang elok, dapat pahala. Lagi baik. Naik motor harus haram? Harus. Tapi pastikan naik motor tu ke arah tempat yang baik. Pergi masjid ke surau, dapat pahala. Kalau naik motor pergi tempat yang tak elok, dapat dosa. Kan? Pastikan kita buat satu benda tu untuk kebaikan. Untuk kebaikan kita. Faham? Pastikan kita buat sesuatu tu untuk kebaikan. Contoh macam mandi lah. Mandi ni. Mandi kalau kita saja-saja mandi, tak dapat pahala, tak dapat dosa. Sebab harus. Mandi ni harus. Hukum dia harus. Harus ni benda yang kita buat. Harus ni maksud dia benda tu kita buat dapat pahala. Harus ni benda tu kita buat tak dapat pahala. Harus ni kita buat tak dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat pun tak dapat dosa. Tak dapat apa. Buat tak dapat apa. Buat tak dapat apa. Tak buat pun tak dapat apa. Tapi benda harus ni kalau kita niatkan ke arah yang baik, akan dapat pahala. Contoh tadi Ustaz tadi mandi. Kalau mandi dengan niat yang baik, contoh niat sunat untuk mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya dapat pahala. Kalau mandi saja mandi, tak niat apa, taklah dapat pahala. Itulah kelebihan yang kita dapat sebagai umat Islam. Okey, ada apa nak tanya apa tentang mandi? Fazli Abdul ni, angkat tangan, nak tanya apa? Siapa tak tanya apa tak? Tentang tajuk mandi hari ni. Mandi ni saya cerita, kita mengalirkan air ke seluruh badan kita. Bermula daripada hujung rambut kepala sampailah hujung kaki. Semua badan bagi kena air. Itulah mandi. Mandi ni pula, dia ada mandi yang wajib. Untuk orang dewasa ni, orang dewasa kalau dia dalam keadaan hadas besar, dia kena mandi wajib. Macam kamu kanak-kanak tak ada lagi hadas besar. Kamu dah besar nanti baru kamu ada hadas besar. Orang dewasa barulah ada hadas besar. Dapat kena mandi. Nama dia mandi wajib. Lepas tu ada mandi sunat. Contoh macam Ustaz cakap tadi, mandi sunat hari raya. Pagi hari raya tu,
kamu disunatkan mandi. Kena niat sahaja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Lagi contoh lagi. Mandi sunat nak pergi solat Jumaat bagi lelaki. Nak pergi solat Jumaat, sunat mandi dulu. Sahaja aku mandi sunat hari Jumaat. Nak pergi solat Jumaat ni kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Perbuatan yang biasa yang kita buat setiap hari, kita mandi. Betul tak? Setiap hari kita mesti akan mandi, betul tak? Ada siapa tak mandi kat ini? Ada siapa yang tak mandi? Angkat tangan. Siapa tak mandi, angkat tangan. Yang dia masuk kelas, dia tak mandi pun. Dia pakai kepiah, dia pakai tudung. Gigi tak gosok. Masa muka pun tak. Sarawak Ismail angkat tangan. Tak mandi lah. Siapa Sarawak Ismail? Siapa? Arashi. Rashi. Mandi kan ni? Tak lagi. Tak mandi lagi. Tengah hari dah tak mandi lagi. Pukul 1 dah. Tak lagi kena mandi. Mandi pastikan mandi tu. Okey. Sekarang pukul 1. Pukul 1:30 lagi waktu zuhur. Kamu ni mandi lagi kamu niat. Sahaja aku mandi ni supaya badan aku bersih untuk solat. Okey, lagi kamu lagi nak mandi kan? Lagi 1:30 zuhur. Okey, lepas kelas kamu mandi. Mandi niat sahaja kamu mandi ni sahaja aku mandi supaya badan aku bersih untuk menunaikan solat zuhur. Niat macam tu. Bila kamu niat itu, kamu mandi lagi dapat pahala. No? Kamu bayang hati kuat lagi masuk bilik ayak lagi. Masuk bilik ayak pegang cebok. Kuat-kuat. Sahaja aku mandi supaya badan bersih nak solat zuhur kerana Allah Taala. Mak kata pasal apa budak ni tiba-tiba mandi tu niat macam tu. Pelik. Pastikan kalau boleh setiap kali kamu mandi tu niat untuk membersihkan badan supaya kamu solat dalam keadaan sempurna, tiada najis dekat badan kamu, no? Supaya tiada najis dekat tubuh badan kamu ataupun pakaian kamu ataupun tempat kamu nak solat lagi. No? Pastikan setiap kali kamu nak solat, tubuh badan kamu bersih, mandi dulu. Pastikan pakaian yang kamu nak pakai tu pakaian yang bersih. Pakaian yang baru basuh. Jangan pula pakai pakaian yang kamu main bola petang kemarin. Kan? Pakai pakaian main bola petang kemarin, kotak, kamu pergi pakai nak solat. Tak boleh. Sebab takut terkena najis. Pastikan pakai pakaian yang bersih, yang baru. Seeloknya pakai pakaian yang baru basuh, yang wangi-wangi tu nak semayang. Sebab kita semayang ni, kita solat nak jumpa Allah. Dan yang ketiga, pastikan juga tempat yang kamu nak solat tu tempat yang bersih. Pastikan tempat kamu solat tu bersih, tak ada tak cicak ke, tak ada, ataupun kucing situ, kamu pergi semayang kat situ. Sujud-sujud bau macam ni. Tak nak bau ayam kencing kucing. Pastikan tempat solat tu juga kena bersih. Faham? Sebab Islam sangat ambil berat tentang kebersihan. Sebab itulah kita belajar panjang tentang bersih ni. Sebab tu kalau ilmu fiqh, kalau kamu besar nanti kan. Bila kamu besar nanti kamu akan belajar ilmu fiqh ni lebih mendalam. Fiqh ni dia ada 5 tajuk besar. Yang pertama, tajuk tentang taharah. Ustaz contoh sikit lah. Bagi nampak. Fiqh ni, bila kamu dah besar nanti, sekolah menengah, ataupun kamu ngaji universiti nanti, fiqh ni ada 5 tajuk besar. Yang pertama, tajuk bab taharah. Tajuk besar ni, 5 tajuk besar. Pertama, taharah. Taharah ni tentang bab kita nak bersuci. Taharah ni bab kita nak bersuci. Yang kita mengaji tentang mandi, kita mengaji tentang wuduk, tayammum, kan? Ni semua ialah tentang taharah. Kita kena belajar bersuci dulu. Pertama sekali, kita akan belajar tentang bersuci. Sebab apa? Sebab fiqh ni kita mengaji tentang ibadah. Macam mana kalau kita nak buat ibadah, kalau diri kita sendiri pun tak suci. Pastikan diri kita ni suci dulu. Fiqh ada 5 tajuk besar. Yang pertama tentang bab bersuci. Yang kedua, bab ibadah. Yang kedua, bab ibadah. Selepas kita selesai, kita sucikan diri kita, barulah kita boleh melakukan ibadah. Kita belajar bab ibadah dulu. Kita belajar cara nak solat, kan? Kita belajar cara nak solat, belajar cara nak menunaikan haji, belajar cara nak
menunaikan zakat, belajar cara nak bagi ibadah, belajar cara nak bagi banyak ibadah-ibadah ni. Tu terutama dalam fiqh bab ibadah. Selesai bab taharah, bab bersuci, masuk ibadah, ngaji tentang cara nak bab ibadah. Habis tentang bab ibadah, mengaji pula tentang bab munakahat. Munakahat ni kamu tak ngaji lagi. Munakahat kamu tak ngaji lagi. Kamu dah besar barulah boleh mengaji tentang munakahat. Apa maksud munakahat ni? Munakahat maksud dia. Munakahat maksud dia bab perkahwinan. Kan? Bila dah bab suci dah lepas, bila dah pandai bab ibadah dah pandai solat apa semua, mengaji tentang cara-cara nak berkahwin pula. Sebab tu kamu kanak-kanak tak ngaji tentang bab kahwin. Besar nanti baru ngaji tentang bab berkahwin. Tu bab ketiga. Bab keempat, fiqh ni ngaji tentang ngaji tentang bab kahwin, ngaji tentang bab bab jenayat. Bab jenayat tentang hukum jenayah. Kalau kamu mencuri apa hukum dia, kalau tinggal solat apa hukum dia, itu bab jenayah. Tentang jenayah, kalau kamu mencuri hukum dia apa, kalau membunuh orang hukum dia apa, kalau merompak bank hukum apa, minum arak hukum apa. Itu jenayat. Lepas tu last sekali bab muamalat. Muamalat ni bab kehidupan kita seharian. Tentang bab kalau kamu nak beli, bab jual beli. Tentang hukum haram ni, halal apa semua ni. Bab kamu nak buka akaun bank ke, nak pergi pinjam orang, bab nak beli, bab jual beli, semua dalam bab muamalat. Itulah 5 tajuk besar tentang fiqh. Macam kamu kanak-kanak ni sekolah rendah ngaji 2 dulu. Bab taharah dengan bab ibadah. Macam sekarang ni kita ngaji bab taharah tentang cara-cara nak bersuci. Lepas habis bab bersuci ni, tahun 3 nanti kamu akan lebih kepada bab ibadah. Kamu akan belajar tentang solat jemaah dan sebagainya. Nanti kamu akan belajar tentang puasa pula, lagi cara-cara bayar zakat, cara nak buat haji, semua kamu akan belajar tentang ibadah. Sekarang ni kita belajar tentang cara-cara nak bersuci dulu. Belajar cara nak ambil wuduk, cara nak mandi, cara nak tayamum. Itu antara tajuk yang kita kena belajar dalam bab bersuci. Bersuci ni sangat penting. Sebab kalau kita tak suci, sembahyanglah 1000 rakaat sekalipun, Allah tak akan terima. Sembahyanglah tarawih 40 rakaat pun, orang buat 20 rakaat, kita buat 40 rakaat. Kan? Tapi dia tengok tubuh badan kita tak suci. Tempat kita solat tu tak suci. Pakaian kita tak suci. Maka ibadah kita tak diterima oleh Allah. Sebab bersuci ni sangat penting. Sebab dia menjadi syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Faham? Sebab tu ustaz dah tegur kamu kat sekolah ni kan. Lepas ambil wuduk, naik surau, kasut tak pakai. Pijak balik tempat-tempat kotak. Agak-agak wuduk kamu sah tak? Tak sah lah sebab kamu pijak benda kotak dah. Dekat tubuh badan kamu ada benda yang kotor, benda najis. Jadi lepas tu naik surau pula. Pijak surau. Habis kotak surau. Lepas tu semayang pula. Semayang sujud dekat tempat kotak. Agak-agak sah tak solat kamu? Sah tak? Tak sah sebab kamu tak menjaga kebersihan. Sebab itulah kita kena jaga kebersihan supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Okey, faham? Faham tak semua? Ada siapa yang tak faham tak? Kutlah ustaz ni boleh tengok apa ustaz ni boleh tengok panjang, kami tak faham ustaz. Ada siapa tak faham tak? Kali sebab baru masuk kan? Okey, yang baru masuk tak apa sebab lagi yang baru masuk kan terlambat ni tak apa, ustaz ucap tahniah sebab kamu masuk juga kelas walaupun terlambat. Selagi yang terlambat ni kamu boleh, selagi ustaz akan kongsikan kepada kamu rakaman kelas kita noh. Ustaz akan kongsikan kepada kamu rakaman kelas kita. Yang kita tengah ngaji ni, yang kamu tengah duduk macam Ammar duk rendak macam tu kan. Ammar duk rendak semua tu. Duk rendak tengok apa tu Ammar? Ammar duk rendak macam tu kan. Lepas tu
akhir saat Ustaz nak kat dinding tu semua yang nampak ni, Ustaz rakam. Ustaz rakam kat skrin. Nanti bila dah habis rakam, habis kelas Ustaz stop rakam, Ustaz akan bagi kat kamu, share kat grup supaya kamu boleh tengok balik rakaman kelas ni. Boleh ulang balik apa yang kamu ngaji hari ni. Yang terlambat tu, sekejap lagi macam Khalif lagi, Ustaz akan bagi link untuk rakaman kelas ni, kamu tengok balik noh. Boleh Khalif? Sekejap lagi tengok balik rakaman kelas ni. Untuk mengaji balik apa yang kamu terlepas tadi. Apa yang kamu terlepas tadi ni, kamu boleh tengok balik. Ustaz akan hantar dalam grup kelas kamu. Faham? Okey, sekarang ni ada apa-apa nak tanya tak? Dapat tanya, aku tak faham apa-apa. Nak tanya lagi ke berkaitan dengan mandi ni? Amar, nak tanya apa? Amar, nak tanya apa? Tak faham lah Ustaz. Tak faham? Okey, kita ulang sikit lagi. Okey, tutup mic dulu. Okey, mandi ni, soalan lagi. Mandi pada bahasa, dia ada dua. Pada bahasa dan pada syarak. Pada bahasa ialah mengalirnya sesuatu air. Air ni mengalir pada sesuatu. Contoh, air mengalir pada tubuh badan kita. Okey, air mengalir pada tubuh badan kita. Dinamakan sebagai mandi. Ataupun kita mengalirkan air pada motor. Tapi tak sebutlah mandi motor. Kita sebut basuh motor. Ataupun kita mengalirkan air pada kereta. Kita tak sebutlah mandi kereta. Kita sebut basuh kereta. Itulah mandi. Mandi ni kita mengalirkan air pada sesuatu itu pada bahasa. Pada syarak pula ialah kita meratakan air. Kita basuh air. Kita meratakan air. Kita mengalirkan air pada seluruh tubuh badan kita. Kita ratakan air pada seluruh tubuh badan kita. Bermula daripada hujung kepala sampailah hujung kaki. Kita mengalirkan air daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Semua bagi kena air. Itu namanya mandi. Macam kita buat sehari lah. Kita ambil cebok kan. Kita mandi. Kita basuh kepala, basuh badan, basuh muka, basuh kaki kan. Basuh habis sampai ke kaki semua. Itu namanya mandi. Okay, itu namanya mandi. Tapi itu mandi kita setiap hari. Kalau kita saja-saja mandi tu, kita mandi setiap hari dapat pahala. Tak dapat pahala sebab kita mandi saja-saja kan. Panas atau kamu mandi. Ataupun baru bangun tidur kamu mandi. Kamu mandi sebab baru bangun tidur. Ataupun kamu mandi sebab kamu panas. Kalau kamu mandi sebab baru bangun tidur ataupun mandi sebab panas, tak dapat pahala. Kalau nak dapat pahala, dia ada cara, kita kena niat. Niat pula ada dua. Niat untuk mandi yang wajib ataupun niat untuk mandi yang sunat. Okey, mandi wajib ni, mandi wajib untuk orang dewasa saja sebab kamu kanak-kanak tak kena mandi wajib lagi sebab kamu tidak berhadas besar. Kamu tidak berhadas besar, maka kamu tak kena mandi wajib. Faham? Kamu kanak-kanak kamu tak ada lagi mandi wajib. Sebab kamu masih lagi tidak ada hadas besar. Nanti kamu dah besar, kamu akan tahu apa itu hadas besar. Faham? Sekarang Ustaz tadi cerita lagi apa itu hadas besar sebab kamu masih budak-budak lagi. Ustaz tadi cerita lagi. Faham? Okey, kemudian kamu ada lagi mandi sunat. Tadi mandi wajib, ni mandi sunat. Okey, mandi sunat ni contoh dia mandi sunat pada hari raya. Okey, kamu pada hari raya waktu pagi tu bila kamu mandi, kamu kena niat sahaja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Itu namanya mandi sunat. Kan? Mandi sunat. Kamu niat sahaja aku mandi sunat pada hari raya kerana Allah Ta'ala. Ataupun pada hari Jumaat, kamu nak pergi solat Jumaat. Kamu seeloknya disunatkan mandi dulu sebelum pergi solat Jumaat tu. Sebelum pergi solat Jumaat, kamu disunatkan mandi dulu. Niat sahaja aku mandi sunat pada hari Jumaat kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Nak dapat pahala ni senang je. Setiap kali kamu mandi, kamu niatkan ke arah nak buat baik. Contoh lagi macam Ustaz kata tadi kan, dekat Arashi. Arashi tadi dia kata dia tak mandi lagi. Ustaz kata okey tak apa,
lepas kelas lagi, kan? Lepas kelas lagi, nak masuk waktu zuhur. Sebelum zuhur, kamu mandi. Waktu kamu nak mandi tu kamu niat, sahaja aku mandi untuk membersihkan badan. Kamu niat sahaja aku mandi untuk membersihkan badan supaya kamu dapat solat dengan sempurna. Kan? Kamu niat saja bersihkan badan untuk kamu nak solat. Sebab kita kan kalau nak solat, kita kena pastikan tubuh badan kita bersih. Betul tak? Kalau kita nak solat, kita kena pastikan tubuh badan kita bersih. Jadi niatlah mandi itu untuk membersihkan badan supaya dapat menunaikan solat zuhur, dapat pahala. Daripada kamu saja-saja mandi kan, kamu setiap hari kamu mandi, betul tak? Setiap hari kamu mandi, kamu niat tak? Setiap hari kamu mandi, kamu niat tak? Tak niat kan, kamu terus mandi kan? Kamu terus mandi. Sebab panas. Saya tidak. Sebab panas ataupun sebab baru bangun tidur, kamu mandi kan, lagi segar. Tak dapat pahala sebab kamu mandi saja-saja. Tapi seeloknya lepas ni kamu mandi, kamu niat. Niatlah mandi sebab nak bersihkan badan supaya dapat menunaikan solat. Dapat pahala. Faham? Faham tak? Okey, faham tak? Alhamdulillah. Okey, itulah pelajaran kita pada hari ini tentang mandi. Okey. Faham? Kalau tak faham juga, Ustaz dah ulang 2 kali dah, tak faham juga, sekejap lagi Ustaz akan bagi dekat kamu rakaman kelas ni. Ustaz akan bagi dekat kamu rakaman kelas ni, kamu boleh tengok balik. So, tengoklah sampai kamu faham. Kalau tak faham juga, boleh kamu WhatsApp Ustaz dan Ustaz, saya tak faham juga Ustaz. Kamu boleh habaq kamu tak faham kat mana. Kamu boleh habaq kat Ustaz yang kamu tak faham kat mana. Boleh? Okey, jadi selesai kelas kita sampai 1 suku dah. Kita belajar ada 2 minit. Okey, jadi hari ni selesai kelas kita berkaitan tentang mandi. Okey, tentang mandi. InsyaAllah Ustaz ucapkan tahniah kepada kamu yang berjaya masuk kelas pada tengah hari ni. Walaupun Ustaz tahu tengah hari ni biasalah, time ni kita mengantuk, rasa lapar. Ada yang tak makan lagi tak? Ada yang tak makan lagi? Tak makan lagi. Ya. Kelas kita habis dah. Lepas ni kamu boleh makan. Kamu boleh makan, mandi, bersihkan badan. Lepas tu solat zuhur. Lepas tu kamu boleh rehat lah. Rehat. Okey. Jadi sekali lagi Ustaz ucapkan tahniah kepada kamu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh keluar kelas no? Waalaikumsalam.